Dasar ini, kita seringkali mendengar orang menyebut perkataan integriti, sehingga boleh dikatakan saban hari juga ungkapan ini telah terbit dari bibir si penutur, dan paling tidak kita akan menemuinya sama ada dalam media cetak mahupun media sosial. Malah, di mana-mana sahaja sering dibualkan tentang kekurangan integriti dalam kalangan orang ramai, bekerja di sektor awam, swasta atau dalam kalangan para politik. Persoalannya, mengapa isu integriti ini saban hari semakin tular? Maksud integriti mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 1985 membawa maksud kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan, keutuhan. Ini bermaksud integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai dan juga boleh berpegang dengan katanya. Perkhidmatan awam di Malaysia ditafsirkan di bahagian Perlembagaan Eks Persekutuan bermula dari Perkara 132 sehingga Perkara 148 berserta proviso-proviso yang telah dimansuhkan. Perkara 146A, 146B dan 146C adalah Perkara 132 mentafsirkan perkhidmatan-perkhidmatan awam yang terdiri daripada perlembagaan ini adalah Angkatan Tentera, Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, Perkhidmatan Awam Persekutuan, Pasukan Polis, Perkhidmatan Awam bersama yang disebut dalam Perkara 113 dan Perkhidmatan Pendidikan, kecuali sebagaimana yang diperuntutkan dengan nyata selainnya oleh perlembagaan ini adalah kelayakan bagi pelantikan dan syarat-syarat perkhidmatan orang dalam perkhidmatan awam. Selain orang dalam perkhidmatan yang disebut dalam Perengan Pasal 1 boleh dikawal setia melalui undang-undang persekutuan dan tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang yang sedemikian oleh Yang di-Pertuan Agong, dan kelayakan bagi pelantikan dan syarat-syarat perkhidmatan orang dalam perkhidmatan awam mana-mana negeri boleh dikawal selia melalui undang-undang negeri lain dan tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang sedemikian oleh raja atau yang di-Pertuan negeri bagi negeri tersebut. Di kesempatan yang terhad ini, saya ingin kongsikan bersama isu-isu mengapa integriti sukar dicapai, malah masalah tiada integriti masih menjadi masalah utama kepada penjawat awam di negara ini. Kita sering mendengar bagaimana segelintir pejabat awam meminta atau menerima rasuah untuk memudahkan sesuatu proses yang melibatkan kepentingan umum. Sebagai contoh, rasuah untuk mendapatkan tender atau sebut harga, rasuah untuk memotong giliran, rasuah untuk mengelak dari dikenakan hukuman dan macam-macam lagi. Pada satu tahap, amalan tidak berintegriti seperti memberi dan menerima rasuah ini seakan-akan sudah menjadi sebahagian dari budaya yang diamalkan oleh sebilangan ahli masyarakat. Sebenarnya, isu integriti bukan sahaja masalah rasuah. Sebaliknya, tata kelakuan melibatkan isu-isu nilai, etika dan pegangan agama seseorang. Kita tidak perlu melihat terlalu jauh atau besar tentang masalah lemahnya integriti. Tidak perlu untuk kita bincangkan bagaimana rasuah telah menjadi barah kepada si fulan itu ataupun si fulan ini atau di pejabat awam tertentu. Sebelum kita membincangkan tentang masalah integriti dalam kalangan orang lain, elok kita halusi diri kita sendiri. Oleh itu, marilah kita lihat video ringkas ini. Audio
Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Anda sedang menonton Buletin Utama bersama saya, Kawiraj An Palahan. Perkembangan negara. Seorang warga Malaysia yang tidak bersalah dibunuh dengan kejam. Pembunuh telah pun ditangkap oleh Inspektor Afiz Ahmad bersama dengan pasukannya. Kes ini diserahkan kepada IPD Bukit Bintang untuk siasatan lanjut di bawah Kanun Kesiksaan Akta 574. Sila masuk. Ya, sila tutup dulu. Tuan Brian kan, apa yang saya boleh bantu anda? Hai, saya ingin Tuan menjadi penguang bela bagi anak saya. Anak saya telah tertangkap dalam kes jenayah. Bantulah anak saya dalam pembicaraan mahkamah nanti. Suka untuk saya menolong anda kerana kes ini adalah kes di bawah mahkamah seksyen. Baiklah kalau begitu. Kata sekiranya Tuan menolong saya memenangi tuntutan mahkamah, saya akan membayar anda 500,000. Tidakkah Tuan berasa tawaran wang itu tinggi? Bantulah saya, Tuan. Baiklah, saya akan menolong anda dalam tuntutan mahkamah. Selepas menang tuntutan mahkamah, jangan lupa bayar wang yang penuhnya. Bantulah saya, Tuan. Minta maaf tuan, saya menjalankan tugas saya dengan amanah dan jujur. Saya mengikut prosedur dan tata tertib kerja saya, maka jika pihak tuan bersalah, maka terimalah dengan seadanya. Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang, hadiah, kelainan kepada pihak-pihak tersebut. Menurut Panta Pencegah Rasuah Malaysia, terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama ialah meminta atau menerima rasuah, menalawatan memberi rasuah, membuat tuntutan palsu dan menyalahguna jawatan tidak akan dipatuhi dengan sepenuhnya. Pemberian rasuah ini akan melibat banyak masalah sosial, maka kegiatan jenayah dan ketidakadilan akan berlangsung. Antara cara-cara mengatasi amalan rasuah ialah dengan memantapkan iman dan menggugurkan jati diri seseorang. Keimanan dan kepribadian yang tinggi akan membentang yang penting ampuh untuk membetaskan gejala rasuah. Apabila setiap individu berjalan rasuah, sama ada rakyat biasa, pemimpin, peniaga atau jentera kerajaan, maka amalan rasuah dapat diatasi. Kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis hamuan rasuah sekalipun tiada sesiapa yang tahu dan pulang terbuka dosa di hadapan mata. Seorang pekerja haruslah bersikap disiplin dan memupuk sikap integriti dalam pejabat awam. Selain itu, terdapat cara-cara untuk memupuk amalan integriti dalam pejabat awam, iaitu mematuhi prosedur pekerjaan dengan baik. Pekerja juga perlulah menyampaikan maklumat dengan benar dan tidak menjalankan penipuan. Seterusnya, pekerja wajarlah bersikap tekun,
dalam menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, pekerja haruslah menghindari diri dari terlibat dalam kes-kes jenayah seperti menipu, rasuah, dan lain-lain. Antara cara-cara mematuhi etika pekerjaan ialah seorang pekerja haruslah menempati waktu dalam kerja masa dan tidak datang lewat. Seorang pekerja juga perlu memakai pakaian yang sesuai di tempat kerja supaya menjaga imej yang baik. Seterusnya, pekerja hendaklah mematuhi peraturan pekerja seperti seorang yang disiplin. Seorang pekerja patutlah menunjukkan tingkah laku yang baik sewaktu bekerja. Sejak akhir-akhir ini, isu mengenai integriti seringkali dibincangkan dalam pejabat awam. Isu penyalahan guna kuasa, pecah amanah, rasuah dan penyelewengan walaupun dilakukan oleh segelintir individu penjawat awam, namun tempiasnya sudah pasti akan terkena kepada keseluruhan pejabat awam yang berada di negara ini. Ibarat kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Namun kita sedar betapa pentingnya integriti di dalam pekerjaan agar kepercayaan masyarakat umum terhadap sesebuah organisasi seperti sektor pejabat awam tidak terjejas sehingga boleh mengganggu kestabilan dan keharmonian negara. Oleh itu, segala dasar dan polisi berkaitan dengan institusi pejabat awam haruslah diamalkan oleh semua pejabat awam dengan sepenuh hati supaya mereka dapat melakukan tugasan yang diberikan dengan teliti dan cekap serta amanah.